Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham Dubli bin Muhyiddin. Nombor pelajar 2023298366. Tajuk yang saya akan bentang hari ini ialah titian sirat daripada kumpulan 4. Pembahagian saya yang saya dapat adalah dalil-dalil Al-Quran berkaitan dengan titian sirat. Boleh tengok isi dia. Yang pertama adalah dalil sabitnya titian sirat. Yang kedua, keadaan manusia ketika melintasi titian sirat. Yang ketiga, siratul mustaqim di dalam Al-Quran. Yang keempat, orang bukan Islam turut dihisap melalui titian sirat. Dan ada isi yang kelima, iaitu gambaran orang beriman terus pada isi yang pertama, iaitu dalil pensabitan sirat, titian sirat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 71 hingga 72. Boleh buka dalam Quran, boleh tengok. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqu wa nazaruz zalimina fiha jisiya. Maksudnya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatangi kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka. Maksudnya, nak kata apa dalam ayat ni? Maksudnya dalam ayat ni nak katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta satu alam dan menetapkannya kepada kita semua, kepada kita semua untuk laluinya, iaitu titian sirat ni lah. Lepas tu ayat ini pula diturunkan untuk memberi kesan yang mendalam kepada orang-orang yang beriman, yakni dengan meningkatkan iman mereka dan membanyakkan lagi amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ayat ni juga dia ada kata alam ni, alam yang menakutkan ini juga ialah berada di bawah titian sirat, yang berada di bawah neraka yang menjulangnya api. Dia dah beritahu yang bahawa titian sirat itu berada di bawah, berada di atas neraka, silap. Lepas tu alam ini juga amat ditakuti oleh para tabi'in yang terdahulu sehingga mereka pengsan. Maksudnya daripada dulu lagi para tabi'in ni dia mendengar ayat ni, dan apabila dia membacanya, kemudian dia pengsan. Maksudnya dia takut lah. Lepas tu dia berfikir macam mana keadaan dia bila dia tak lepas daripada titian sirat ni. Lepas tu dan ayat ni menerangkan lagi kepada kita, barang siapa yang tergelincir jatuh ke bawah neraka, maka azablah dia. Ayat ni dia cakap bila kita jatuh, maka kita akan dapat azab. Yakni di bawah ni kan ada neraka kan. So kita barang siapa yang terjatuh daripada lalui titian sirat itu akan mendapat azab. Lepas tu ayat ni menerangkan lagi pada kita bahawa Nabi Muhammad SAW memberikan kabar berita gembira kepada kita. Apa dia berita gembira tu? Berita gembira itu adalah
dekat sana akan disediakan kenderaan ataupun pengangkutan untuk kita, yakni orang-orang yang beriman je lah yang akan dapat pengangkutan ni. Dan ada yang dikatakan oleh Nabi, iaitu ada yang cepat dan ada yang perlahan, mengikut bergantung pada amalan masing-masing lah. Amalan masing-masing semasa di dunia dulu. Lepas tu begitulah gambaran dan keadaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Begitulah gambaran dia. Apa yang kita boleh dapat dekat sini, pengajaran yang boleh kita dapat kat sini ialah tingkatkanlah iman dan amal soleh kita akan menyelamatkan. Tingkatkan iman dan amal soleh kita yang akan menyelamatkan kita untuk mencapai matlamat perhambaan diri kepada Allah, sehingga sampai ke destinasi kita, iaitu syurga. Maksudnya kita perlu tingkatkan iman dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyelamatkan kita dan mencapai matlamat kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Matlamat kita apa? Sebagai hamba kan, hamba. So kita kena ikutlah perintah Allah semua. Banyakkan amal ibadah kita. Okay. Syarah ayat yang kedua, iaitu ayat yang kedua tadi dia kata apa? Summa dunajil lazina taqwa wa nazaruz zalimina fiha jisiya. Maksudnya Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan meninggalkan orang yang kafir. Ini tinggal dengan kekufuran dan maksiatnya, tinggal berlutut di dalam neraka. Pada ayat ni dia nak katakan bahawa sebuah ancaman bagi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua yang akan melalui titian sirat. Namun ada yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tu? Orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah itu ialah orang yang sentiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan seharian mereka, yang sentiasa mengikut perintah Allah Ta'ala dan sentiasa mengikut dan tidak melanggar peraturannya. Lepas tu ayat ni cakap apa? Bagi mereka yang terselamat daripada jatuh tergelincir di titian sirat tersebut, ia merupakan satu kejayaan yang besar bagi mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Boleh tengok dalam Al-Quran. Maksudnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Maksudnya nak kata dalam ayat ni bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dah cakap dah dalam surah Al-Imran ni, maknanya siapa yang selamat daripada titian sirat tersebut, daripada tergelincir dan akan sampai destinasi kita ke syurga. Dan Allah kata orang itu apa? Orang itu maka sesungguhnya ia telah berjaya. Sesungguhnya orang itu telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Maksudnya kat dunia ni banyak perkara-perkara duniawi, iaitu yang kita sedang berebut sekarang, iaitu kemewahan. Banyak orang yang rebut kemewahan, pangkat yang besar-besar. Orang nak duit, nak gaji semua, nak banyak duit. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya, iaitu orang-orang yang terpedaya, orang-orang yang zalim lah. Allah bagi mereka senang dulu, nanti kat akhirat Allah balas. Oleh itu orang yang beriman dan bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika melintasi titian sirat.
Lepas tu sambung, manakala manusia yang zalim yang akan dibiarkan dengan kekufuran mereka dan tenggelam dalam maksiat dan akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jatuh ke dalam neraka. Mereka akan disambar api neraka ketika melintas titian sirat. Dan Allah gambarkan mereka ini berlutut di dalam neraka. Ha. Lepas tu dah sambung syarah ayat yang kedua yang tadi tu, manakala orang yang zalim ni akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jatuh tergelincir semasa mereka ni lalu titian sirat tersebut. Dan Allah akan biarkan mereka terkena sambaran api neraka. Allah akan biarkan, Allah tak tolong. Lepas tu Allah gambarkan mereka ni berlutut. Allah gambarkan mereka ni berlutut di neraka. Lepas tu begitulah gambaran yang ngeri yang digambarkan oleh Al-Quran sendiri. Al-Quran dah gambarkan dah keadaan orang macam mana berlutut di neraka kan. Macam tu lah gambaran orang. Okay, boleh sambung isi yang kedua, iaitu keadaan manusia ketika melintasi titian sirat. Boleh tengok ada dua keadaan dia. Yang pertama adalah orang mukmin disirami cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-12 hingga 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم سور له باب باطنه فضرب بينهم سورا له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Maksudnya, pada hari engkau akan melihat orang yang beriman, yakni laki dan perempuan, betapa cahayanya mereka bersinar di hadapan dari sebelah kanan. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Maksudnya nak kata apa pada ayat yang ke-12 ni, maksudnya, dan pada hari itu engkau akan melihat, yakni lelaki atau perempuan, pada hari kita lalu titian sirat tersebut, kita akan melihat lelaki atau perempuan akan ada cahaya di setiap tubuh masing-masing lah. Cahaya ni yang Nabi kata dulu suruh ambil uduk sampai lebih-lebihan anggota badan kita supaya lebih bercahaya kan. Itu cahaya itulah yang akan berguna ni waktu titian sirat ni. Lepas tu dan dikatakan pada mereka, dikatakan pada orang yang beriman ni, pada hari ini akan ada berita gembira untukmu, iaitu syurga-syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Nampak? Ni dah bagi tahu bahawa syurga tu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Lepas tu dia kata apa? Mereka akan kekal di dalamnya. Maksudnya bila kita dah masuk dalam syurga tu, kekallah kita di dalam tu. Baqa' dan sifat Allah. Abadan, kekal selamanya. Maksudnya dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ulang balik ayat yang tadi, itulah kemenangan bagi kita, yakni orang yang beriman, orang Islam. Sambung maksud dia pada hari maksud yang ke ayat yang ke-13,
pada hari orang munafik, lelaki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Mereka kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah, yakni berpintu lah, dinding pemisah orang beriman dan orang kafir. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Maksudnya nak kata apa kat sini? Maksudnya nak kata apa kat sini? Maksudnya lalu orang-orang munafik, lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat, merayu meminta kepada orang-orang yang beriman agar menunggu mereka dan memberikan sedikit cahaya kepada mereka. Namun tak ada gunanya lagi rayuan dan penyesalan. Bahkan dikatakan kepada mereka dengan ejekan dan hinaan agar kembali ke belakang mencari cahaya mereka. Bahkan malaikat pun bosan mendengar rayuan mereka yang tak ada faedah ni, lalu mengadakan tembok pemisah. Maksudnya nak kata apa sini? Ayat yang ke-13 tadi, maksudnya orang munafik ni pada semasa kita melintasi tu, orang yang munafik kat belakang, dia meminta tolong orang yang beriman supaya tunggulah diorang, sebab diorang nak ambil cahaya sedikit, minta sedikit cahaya kepada orang yang beriman ni. Lepas tu mereka beraba-raba dalam kegelapan tu. Maksudnya sebab apa? Sebab mereka dah tak ada, mereka kan tak ada cahaya, so mereka raba-raba nak jalan ke depan sebab dalam tu kan gelap, so tak nampak apa-apa. Namun tak ada gunanya lagi rayuan mereka, tak ada guna lagi rayuan dan penyesalan. Maksudnya maksudnya dia punya minta tolong tu, orang beriman tak menolong mereka. Dan apa dia cakap apa, dan dikatakan kepada mereka ejekan dan hinaan. Maksudnya dan orang beriman tu beri ejekan dan hinaan kepada mereka, suruh mereka patah balik, so mereka cari cahaya mereka sendiri. Lepas tu bahkan malaikat pun bosan mendengar rayuan mereka, dan malaikat tu pun buat tembok pemisah. Bila malaikat ni dah bosan, malaikat buat tembok pemisah antara orang mukmin dan orang kafir, supaya dia tak minta tolong dah lagi. Dikatakan dalam bahawa tembok tu seperti pintu. Dalam dia ada nikmat dan rahmat syurga, yakni kepada orang yang beriman lah. Kalau di luar tu hanya ada azab lah, yakni kepada orang-orang yang munafik, orang yang kafir. Lepas tu begitulah gambarannya, keadaannya bila orang munafik ni minta rayuan dan mereka menyesal. Sebab apa? Sebab orang beriman ni dah tak bagi diorang, dan bahkan orang beriman ni ejek diorang lah dan hinaan supaya kembali ke belakang balik, supaya cari mereka cahaya sendiri. Lepas tu malaikat bila dah bosan, malaikat buat tembok pemisah antara orang beriman dan orang yang kafir. Lepas tu dikatakan dalam yang itu adalah sebuah pintu yang di dalamnya ada syurga, nikmat syurga dan rahmat kepada orang yang beriman, manakala yang di luar hanya ada azab pada mereka. Sambung pada poin yang kedua, iaitu orang munafikin diselubungi azab dan penyesalan mereka. Sambungan surah Al-Hadid tadi, yang tadi ayat ke-12 hingga 13, yang ni 14 hingga 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Maksudnya pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul dengan kamu di dunia dahulu? Orang-orang yang beriman pun menjawab, benar, akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik tersebut, dan kamu telah menunggu-nunggu kebinasaan umat Islam, dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama Allah, serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong, sehinggalah datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain itu, kamu pula diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata untuk melupakan azabnya. Oleh itu, pada hari ini tidak diterima penebus diri kamu dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka. Neraka sahajalah penolong kamu, dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu. Maksudnya nak kata apa kat dalam ni? Maksudnya golongan munafik itu terus merayu-rayu lagi kepada orang yang beriman ni lah. Dia orang berkata apa kepada orang beriman ni? Dia orang kata, bukankah kita pernah hidup bercampur gaul dulu ke? Dia cakap macam tu lah. Bukankah kita pernah hidup bercampur gaul dulu? Malangnya mereka telah membinasakan diri mereka sendiri dengan sifat-sifat mereka yang buruk, iaitu mereka adalah munafik yang menzahirkan Islam tetapi dalam hatinya kufur. Dan ayat tadi dah cakap dah kan. Ya, benar. Orang beriman tu cakap, ya benar, akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu. Lepas tu apa yang sifat dia ni? Kemudian mereka suka keburukan yang menimpa orang mukmin. Mereka suka bila orang mukmin ni ditimpa musibah. Kemudian mereka suka keburukan yang menimpa mukmin dan menunggu-nunggu ujian bala yang menimpa ke atas orang mukmin. Bila mereka bergembira bila ada mereka bergembira dengannya, dan mereka juga syak akan ragu-ragu dengan perkara agama Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Maksudnya mereka ni was-was dengan ajaran agama Allah dan Rasulullah SAW. Lepas tu mereka juga telah diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksudnya mati. Maksudnya hidup mereka ni tak ada tujuan lah sampai mereka mati. Lepas tu maksudnya diorang ni tangguh beriman sampai diorang mati. Maksudnya tak ada apa-apa, kosong lah hidup mereka. Dan mereka juga diperdayakan oleh bisikan syaitan, lalu iaitu menghasut dan memperdayakan supaya melakukan kejahatan dan membisikkan kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Maksudnya dalam ayat ni saya bagi contoh, orang munafik tu dia nak bunuh orang. Lepas tu syaitan ni pun bisik lah kat telinga dia kan, kau bunuh je orang tu. Esok lusa kau taubat lah kan. Lepas tu syaitan ni pun hasut lah dia, esok lusa kau taubat lah, Allah tu kan Maha Pengampun kan, kau taubat je lagi. So kemudian orang tu pun buat sampai dia tangguh, sampai ajal dia. Lepas tu dia pun mati, tak sempat nak taubat. Maksudnya itulah ajakan syaitan lah, itu contoh dia lah. Lepas tu kesudahan mereka ini akan duduk di dalam neraka Jahannam dan dapat azab yang pedih.
Mereka tidak akan dapat menembus diri dan melepaskan diri mereka dan juga orang-orang kafir yang lain. Mereka tak boleh lari dah. Maka nerakalah menjadi tempat tinggal mereka buat selama-lamanya. Serta itulah seburuk-buruk tempat kesudahan. Ayat ni dah kata bahawa orang kafir ni akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Dan dikatakan bahawa neraka tu adalah tempat seburuk-buruk tempat kesudahan. Isi yang ketiga iaitu Siratul Mustaqim di dalam Al-Quran, iaitu di dalam Al-Quran terdapat lebih 20 kali perkataan Siratul Mustaqim yang disebut di dalam Al-Quran, yang bermaksud jalan yang lurus. Seperti 3 contoh yang saya ambil, iaitu yang pertama, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 142. Boleh tengok dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Maksudnya, orang yang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang mengkehendakinya ke jalan yang lurus. Sebenarnya orang-orang yang bodoh ni, dia berkata kepada ni, apa sebabnya menjadikan orang-orang yang beriman ni berpaling ke arah kiblat yang mereka menghadap selama ni. Lepas tu satu wahyu yang diturunkan, katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat ini adalah kepunyaan Allah. Maka wajiblah kita mengikut kehendak arah yang Allah nak pilih tu. Tak kisahlah arah timur ke selatan ke, sebab ini semua milik Allah. Maka wajiblah kita mengikutnya. Lepas tu Allah akan memberikan ganjaran kepada petunjuk kepada yang mengikutnya, iaitu petunjuk dan hidayah kepada sesiapa yang mengikutnya ke jalan yang lurus. Yang kedua, iaitu dalam surah firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maksudnya, sesungguhnya Allah ialah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadatlah kamu kepadanya, dan inilah jalan yang lurus. Maksudnya dikatakan apa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Maksudnya, innallah, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, wa rabbukum fa'budu, dan Tuhan kamu. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Oleh itu beribadatlah kepadanya, sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Sambung isi poin yang ketiga, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikumul ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Maksudnya, dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, dalam kalangan ada Rasulnya, yakni Muhammad SAW. Dan sesiapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Maksudnya dalam ayat ni dia kata, macam mana kau boleh kafir sedangkan
telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, yakni daripada Quran. Kau telah dibacakan ayat-ayat Quran. Dan pergi kepada isi yang keempat, iaitu orang bukan Islam turut dihisap melalui titian sirat. Para ulama' menjelaskan bahawa hisap ini berlaku ke atas golongan mukmin dan kafir dalam kalangan jin dan manusia, kecuali ke atas golongan yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam kitab Tuhfat Al-Murid Syah Jawharat At-Tauhid, iaitu wa yakunu lil mu'min wal kafir insan wa jinnan illa man warada al-hadis bi istisna'ihim kasab'ina alfan wa afdaluhum Abu Bakr As-Siddiq fala yuhasab. Dan maksudnya hisab itu berlaku ke atas orang mukmin dan kafir dalam kalangan jin dan manusia, kecuali sesiapa yang termasuk dalam hadis yang menyatakan pengecualian mereka, seperti 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Dan yang paling afdal dalam kalangan mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tidak dihisab, merujuk Ibrahim Al-Laqani, iaitu dalam kitab Tuhfat Al-Murid Syah Jawharat At-Tauhid. Namun begitu, cara dihisab itu berbeza mengikut keadaan orang mukmin dan kafir tersebut. Nampak? Dia dah cerita Imam Laqani ni, Lepas sambung, Imam Laqani ni menyebut wa kaifiyatuhu mukhtalifatun faminhul yasir wal asir wasirru wal jahru wat taubih wal fadlu wal adlu. Imam Laqani telah menerangkan kepada kita bahawa nanti hisab kita ni akan dihitung dengan pelbagai cara, iaitu wa kaifiyatu muhtalifatun, dan caranya hisabnya berbeza-beza. Faminhul yasir wal asir, maksudnya di antaranya ada yang mudah dan ada yang susah. Wasirru wal jahru, ada yang secara rahsia dan ada yang secara terang-terangan dan celaan. Wa taubih, celaan. Wal fadlu wal adlu, dan ada yang diberikan kelebihan dan ada yang secara adil. Rujuk Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Tuhfat Syarhu Jawharat Tauhid. Adapun mereka yang beriman, mereka akan dibiarkan kitab catatan amalannya dengan tangan kanan dan dihisap dengan cara yang mudah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Tengok dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maksudnya, kemudian sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dari tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Dalam surah Al-Insyiqaq dia beritahu bahawa orang yang beriman ni akan menerima kitab amalnya melalui tangan kanan, dan fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan akan dihisap dengan cara yang lebih ringan dan mudah. Golongan yang beriman tidak dihisap dengan cara yang berat dan teliti, bahkan hanya dibentangkan sahaja amalan kebaikan mereka. Maksud dah beritahu dalam ni, golongan yang beriman ni tak akan dihisap dengan cara yang berat. Dia akan dibentangkan sahaja amalan-amalan mereka ni. Hal ini kerana sesiapa yang dihisap dengan cara yang berat dan teliti, maka sesungguhnya dia akan celaka. Ayat ni cakap sesiapa yang dihisap dengan cara yang berat dan dengan teliti, maka celakalah dia. Sebab apa? Sebab amal dia akan dibentangkan, kemudian akan dibincangkan amalan dia, apa yang dia buat semasa dahulu. Manakala
Manakala bagi golongan kafir pula, mereka diberikan kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Lepas tu firman Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hal orang kafir ini yang menyesal dan berharap tidak dihisap, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam azri ma hisabiyah. Maksudnya, adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata dengan sesalnya, dia akan berkata dengan sesal, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Nampak? Dalam ayat ni menceritakan bahawa menyesalnya orang kafir tu terhadap hisab ni. Dia kata apa? Dia kata alangkah baiknya kalau aku tak dapat buku amalku, dan alangkah baiknya kalau aku tak mengetahui hitungan amalku. Orang kafir tu berkata dengan menyesal ayat ni. Lepas tu firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu bi wara'a zuhrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maksudnya dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya melalui dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka dia akan meraung menyebut kebinasaannya. Dia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 hingga 12. Maksudnya dekat sini, siapa yang menerima kitab amalnya melalui tangan kiri dan akan ambil daripada belakang, maka dia akan dapat azab neraka yang menjulang-julang, iaitu api yang akan disambar oleh api neraka yang marak. Di samping itu juga, mereka akan dihisap dengan sangat berat dan teliti, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi. Boleh tengok surah Al-Kahfi ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa akhsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Maksudnya, dan kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut dan akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, maka mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua hitungannya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak pernah berlaku zalim kepada seseorang pun. Dalam surah Al-Kahfi. Maksudnya dekat sini, dalam kitab ni, maksudnya orang-orang kafir ni akan melihat buku catatan amal mereka dan mereka berkata, celakanya kami. Dia kata apa? Kenapa kitab kami sedemikian rupa? Dan orang tengok dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar semua ditulis dalam kitab mereka, dan dan mereka dapati semua yang mereka buat tu semua dah tertulis dalam kitab amalan orang. Lepas tu dan ingatlah bahawa Allah itu tidak berlaku zalim kepada seseorang. Maksudnya Allah tu maha adil. Allah tak akan tinggalkan sesuatu yang kita buat di dunia ini. Allah akan melihat. Isi yang kelima iaitu gambaran orang-orang yang beriman
dan munafik ketika merintasi titian sirat. Dalam surah Maryam yang first tadi yang kita bincang tadi, Allah merakamkan beberapa gambaran-gambaran orang yang beriman dan munafik kufur ketika merintasi titian sirat. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, manakala orang yang zalim akan dibiarkan dengan dibiarkan akan jatuh ke dalam neraka dan mendapat azab yang pedih. Dalam tafsir Al-Qutubi berkata, makna illa wariduha ni ialah melainkan kena lintasinya. Maksudnya tiada seorang pun dikecuali melintasinya. Semua orang mesti melalui atas jalan yang melintasi neraka. Tafsir Qutubi kata apa? Makna ila waridaha ni tak ada kecuali bagi semua. Semua kena lalui titian sirat tersebut. Dan dia semua akan lalu di atas neraka. Daripada hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud juga menyatakan maksud illa wariduha itu ialah kena lalu atas jambatan api neraka. Maksud daripada hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud juga menyatakan bahawa illa wariduha tu, maksud illa wariduha tu kena lalu atas jambatan atas api neraka. Allah juga menggambarkan gambaran-gambaran lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-10 boleh tengok dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a wa la اتخذوا من دوني أولياء ولهم عذاب عظيم. Maksudnya di hadapan mereka ada neraka jahanam, tidak akan berguna sedikit pun bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai sembahan selain Allah. Maksudnya nak kata apa dalam surah Al-Jathiyah ni? Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir berkata bahawa di hadapan mereka sekali pun lafaznya mengatakan min waraihim, yakni di belakang mereka. Hal ini mengingatkan mereka masih hidup di dunia, yakni neraka jahanam tu, dan tidak akan berguna bagi mereka apa yang mereka telah usahakan berupa harta benda dan hasil-hasil kerja mereka, barang sedikit pun, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan selain dari Allah. Yang dimaksudkan ialah berhala sebagai sembahan-sembahan. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir ni berkata apa? Dia kata sekalipun lapas min waraihim, yakni di belakang mereka, maka mereka akan mengingat kisah mereka semasa mereka hidup di dunia dahulu. Mereka telah banyak melakukan membuat perkara yang mereka buat, dan perkara tu tak dapat membantu mereka pun. Lepas tu dikatakan kat sini hasil-hasil harta benda dan hasil-hasil kerja mereka, barang sedikit pun tak akan tolong mereka. Barang-barang mereka tu, hasil kerja mereka tu tak akan menolong mereka langsung semasa melalui titian sirat ni. Lepas tu dan tak berguna juga apa yang dijadikan sembahan orang. So, yang sembahan orang mengikut apa yang dia sembah lah. Kalau matahari tak akan tolong dia orang apa yang dia orang sembah tu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Jathiyah, yakni tadi ayat yang ke-10, yakni ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara kullu ummatin jasiyatin kullu ummatin tud'a ila kitabiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara kullu ummatin jasiyatin kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Surah Al-Jathiyah ayat 28 boleh tengok. Maksudnya pada hari itu engkau akan melihat
setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu akan diberikan balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya dalam tafsir jalan lain dah berkata, dan pada hari itu kamu semua akan melihat tiap-tiap umat, iaitu setiap pemeluk satu agama berlutut dan mereka berdiri pada lututnya, atau mereka membentuk kumpulan. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat kitabnya, untuk melihat catatan amalnya. Lalu dikatakan kepada mereka, pada hari ini kalian akan diberikan balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan sebagai pembalasannya. Dalam tafsir jalan lain dia dah kata bahawa pada hari itu kita akan melihat semua orang dalam keadaan kumpulan masing-masing. Ini ikut agama masing-masing lah. Agama mereka akan berkumpul seperti itulah. Tafsir jalan lain ni berkata setiap pemeluk agama tu akan berkumpul ataupun membuat kumpulan dan akan berdiri pada lututnya. Lepas tu tiap-tiap umat akan dipanggil, maknanya seorang-seorang akan dipanggil untuk membalas apa yang dia tulis dalam kitab, dalam buku catatan amalan mereka, dan dikatakan kepada mereka balasan yang pada hari ini akan diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada hari itu akan dibalas segala yang kita buat dulu di dunia dahulu lah, akan dibalas. Lepas tu tu je lah